Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini kita mendengar satu pelawaan terhadap PAS untuk masuk di dalam kerajaan perpaduan. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia sendiri, telah membuat pengumuman ataupun pendedahan berkaitan tidak ada penolakan untuk PAS masuk di dalam kerajaan perpaduan. Namun, kena ada syarat untuk PAS ikuti sekiranya mereka bersetuju untuk bergabung bersama di dalam kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, akhirnya setelah timbul persoalan ini PAS masuk kerajaan, akhirnya beberapa persoalan yang timbul. Pertama, adakah Hadi Awang akan diberi jawatan yang tinggi, mungkin sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri, sekiranya beliau menyertai kerajaan ataupun PAS masuk di dalam kerajaan. Nah, hari ini pula terdapat satu ulasan berkaitan dengan isu ini. Satu ulasan dari Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com. PAS sudah ada Tun Mahathir. Jangan buang masa nak bawanya sertai kerajaan. Tidak kira siapa yang memulakan bicara, sebarang usaha untuk membawa masuk PAS ke dalam kerajaan adalah suatu langkah yang sia-sia serta membuang masa. Tidak lama sebelum ini, veteran DAP Lim Kit Siang pernah mencadangkan agar PAS dibawa menyertai kerajaan perpaduan dengan beberapa syarat yang perlu dipatuhi terlebih dahulu. Oke, baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Adakah relevan PAS masuk di dalam kerajaan perpaduan? Ataupun setelah Mahathir yang berada di dalam PAS hari ini membuatkan itu penyebab kepada PAS untuk tidak relevan lagi masuk dalam kerajaan. Sebabkan kita tahu Mahathir bersama-sama dengan PAS hari ini. Nah, dalam artikel ini lagi, ulasan dari Syabuddin Husin, dalam interview dengan sebuah majalah asing baru-baru ini, Anwar Ibrahim mendedahkan bahwa beliau pernah mempelawa PAS menyertai kerajaan perpaduan. Perdana Menteri turut menyatakan tidak beliau menolak PAS akan menyertai kerajaan pada masa depan, bergantung kepada jika parti itu sanggup menerima beberapa dasar utama serta menghormati Malaysia adalah negara berbilang kaum. Soalnya, kenapa kita begitu mudah teruja dengan PAS? Apakah Kit Siang dan Anwar tidak mengambil iktibar daripada pelbagai onar yang ditimbulkan PAS ketika bersama Pakatan Rakyat dulu? Kemudian, tidakkah mereka juga meneliti bagaimana PAS adalah parti yang tidak setia ketika bekerja sama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional? Sebelum ini, di mana secara diam-diam mereka menyertai Perikatan Nasional yang diterajui Mahyadin. Seterusnya, ketika bersama PN, PAS secara senyap-senyap berbaik dengan Tun Mahathir, di sebalik berbaik dan kerap pula mengadakan perbincangan dengan Tun Mahathir, di sebalik bersatu, diketahui umum tidaklah begitu mesra dengan bekas Perdana Menteri itu. Apakah semua perangai PAS itu tidak memberi iktibar bahwa parti itu lebih patut dijauhi daripada didekati? Apa faedahnya parti yang tidak setia dan berpendirian, tidak stabil begitu yang mahu dibawa ke dalam kerajaan? Nah, saudara-saudara, kalau benarlah PAS masuk dalam kerajaan, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan menerima Tun Mahathir yang bersama-sama dengan PAS hari ini? Tapi kita juga tahu Tun Mahathir bukanlah ahli parlimen. Jadi mungkin kalau PAS masuk kerajaan, Mahathir tidak akan masuk kerajaan juga. Itu pun kalau PAS masuk kerajaan. Tetapi melalui ulasan Syabuddin ini, PAS adalah parti yang tidak setia yang dipimpin Hadi Awang dan bukanlah parti yang patut didekati oleh kerajaan, tetapi sepatutnya parti yang patut dijauhi. Dalam ulasan ini lagi, sekurang-kurangnya selagi PAS dipimpin Hadi Awang, tiada faedah sama sekali untuk berbaik dan membawa mereka ke dalam kerajaan. Selain itu, ketika PAS berada dalam kerajaan sewaktu era Mahyadin dan Ismail Sabri sebelum ini, turut terbukti pimpinannya tidak mempunyai paras keupayaan yang baik, jauh sekali memuaskan, sama ada sebagai menteri atau timbalan menteri.
Sebab itu Hadi Awang amat sesuai jadi duta bertaraf menteri yang tidak perlu masuk pejabat, sebaliknya hanya pergi berceramah, memberi kuliah, dan selebihnya hanya duduk di rumah. Dalam artikel ini lagi, setidak-tidaknya tidak banyak parti dalam kerajaan perpaduan yang tidak boleh menerima bersatu, berbanding hampir semua parti dalam kerajaan secara umum diketahui menolak PAS. Kalaupun beliau ingin mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, atau mahu memecahkan blok pembangkang, jauh lebih berfaedah jika mendekati bersatu berbanding PAS. Nah, adakah di sini sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sepatutnya lebih memilih untuk bersatu yang masuk di dalam kerajaan, bukan PAS? Kepada Anwar yang sudah sedia memiliki majoriti 2/3, lebih baiklah lupakan saja sebarang niat untuk berbaik dengan PAS dan jangan lagi bercakap untuk membawa mereka ke dalam kerajaan. Jadi biarkan saja PAS kekal sebagai pembangkang serta timbul dan tenggelam bersama sosok yang suka khianat dan tidak berpegang kepada janji itu, menurut Syahbudin. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, akhirnya dakwaan Hamzah Zainuddin yang menjadi tular di media sosial, yang menjadi satu isu, yang menjadi persoalan, terutamanya kepada pemerhati politik. Nah, saya pun nak ulas juga berkaitan dengan dakwaan Hamzah yang menyatakan SPRM, terdapat pegawai SPRM yang mengugut MP Kuala Kangsar untuk menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan disebabkan beliau mempunyai kes rasuah. Dan sekiranya beliau menyokong kerajaan perpaduan, dan itu menjadikan ini sokongan Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali 2/3 setelah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Nah, banyak yang kata Hamzah patut disaman SPRM, SPRM patut saman Hamzah. Nah, mungkinkah tajuk berita hari ini adalah satu kenyataan dari salah satu viewers ataupun subscriber di dalam channel ini dengan menyatakan satu komen yang amat mengejutkan PN. SPRM saman Hamzah. Kalau didapati salah, sumbat sahaja dalam Sungai Bulu, pengkhianat dan penderhaka tidak boleh dilupakan oleh rakyat jelata. Wow, ini salah satu komen di dalam video di dalam channel ini. Setelah saya ada juga membuat ulasan, adakah Hamzah Zainuddin akan dikenakan tindakan setelah SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sendiri telah membuat kenyataan, telah menafikan bahwa terdapat pegawai SPRM yang terlibat dengan mengugut MP Kuala Kangsar, MP Perikatan Nasional, untuk menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Nah, akhirnya saudara-saudara, ada yang kata Hamzah akan disaman berjuta-juta, berbilion-bilion. Mungkin itu cuma satu spekulasi. Tetapi hari ini di dalam komen ini telah menyebut SPRM saman Hamzah. Kalau didapati salah, sumbat saja dalam Sungai Bulu, pengkhianat-pengkhianat dan penderhaka-penderhaka tidak boleh dilupakan oleh rakyat. Bagi saya ini satu kejutan buruk untuk Hamzah Zainuddin. Walau bagaimanapun, belum ada keputusan Hamzah Zainuddin akan disaman. Belum ada keputusan Hamzah akan masuk penjara Sungai Bulu. Belum ada pun. Belum rasmi mana-mana media yang menyatakan keputusan tersebut. Namun saya hanya memberikan satu maklumat dari dalam channel ini berkaitan dengan komen ini. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati semua, adakah dakwaan Hamzah ini yang telah dinafikan SPRM benar-benar akan membolehkan ataupun Hamzah Zainuddin berisiko untuk dikenakan tindakan undang-undang? Nah, teman-teman dan puan, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.